pada ayat 9 ni dia menceritakan nikmat. Hari itu cerita perang Badar kan. Ini perang Badar juga lah ni. Cuma hari itu mengarahkan, ayat tu mengarahkan supaya orang-orang mukmin yang sedikit tu 313 tu yang dalam keadaan agak gusar juga, risau sebab lawan 1000 lebih. Mereka nak yang 40 orang yang bawa barang, sedangkan Allah nak menghadapi musuh. Tuan-tuan, satu hikmah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala arahkan supaya melawan pasukan tentera orang musyrik ni supaya tak nampak, supaya jangan ada sangkaan bahawa orang Islam tu jadi perompak. Jadi hadapi ini dapat juga barang-barang tu termasuk ghanimahnya. Jadi tak nampaklah saja nak datang ke Badar tu nak menghalak barang-barang dagangan yang dari Syria, dari Syam. Jadi Allah suruh perang ini memang betul perang, ya, walaupun dalam keadaan sedikit. Jadi cerita ni pula cerita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW bila tengok sahabat-sahabatnya, dia nampak sedikit 300 lebih, ya, pakai kuda, pasukan berkuda hanya seorang aja. Tak salah namanya Miqdad, ya. Yang diorang ramai-ramai 1000 orang. Jadi Rasulullah pun malam tu dia tak tidur. Dia nadah tangan tinggi, tangan ada. Diriwayatkan serban selendang yang ada tu jatuh. Abu Bakar datang, sahabat-sahabat lain pun ada datang, riwayatkan. Abu Bakar angkat selendang Nabi SAW, letak balik. Kemudian Rasulullah terus berdoa. Lalu Abu Bakar kata, cukuplah tu dah ya Rasulullah, cukuplah dah tu. Allah akan laksanakanlah apa yang dia janjikan kepada engkau. Sebab salah satu janji Rasulullah SAW seperti dalam tafsir ini dikatakan, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Rasulullah, ya Allah, lakukanlah, laksanakanlah apa yang kau dah janjikan pada aku. Itulah berulang-ulang. Kemudian dia kata, Allahumma in tahlak hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau pasukan ni, rombongan orang Islam ni, kalau engkau binasakan, engkau tak akan disembah di muka bumi ni selama-lamanya. Habislah, punahlah tu akan kau sahabat-sahabat ramai di situ. Dan yang datang ni pun sebenarnya pembesar-pembesar Quraisy, ya, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Sufyan. Ada 70 orang meninggal, mati dalam keadaan peperangan itu, dan 70 ditawan. Jadi bila macam tu keadaannya, Rasulullah dengan doanya, dengan risau dan berdoa. Rasulullah SAW, tuan-tuan, itu menunjukkan basyariah, kemanusiaan Nabi SAW. Rasa bergantung harap tu tetap ada, walaupun dia yakin bahawa Allah akan tolong orang mukmin ini. Inna lanansuru rusulana, sungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan jaga engkau daripada mana-mana manusia. Tapi dia basyariah, kemanusiaannya itu, kehambaannya tetap mengharap kepada Allah Ta'ala, tetap gusar, ya. Jadi aneh lah bila ada kadang-kadang orang mendakwa dia macam tu macam ni, dia relax aja, tak ada macam tu. Atau dia bacakan itu ini, dan dia yakin boleh lepas, tak ada orang macam tu. Jadi kalau adalah ajaran-ajaran, bila ada musuh datang, ni jurusan-jurusan maut yang silat-silat Melayu kita pun ada. Tak ada macam tu.
Maknanya dia berbangga dengan kekuatan dia. Bahaya juga. Jadi Rasulullah SAW, walaupun dia tahu Allah tolong dia, Allah pelihara dia, tapi dia tetap, ini sifat makhluk, sifat kehambaan. Mesti ada rasa takut, rasa bergantung harap, rasa tawakul dia, tawakal. Itu mesti ada. Jadi turunlah ayat yang berbunyi inilah, iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika mana engkau kamu sedang minta bantuan, istighasah ni minta bantuan, atau ighasah ni memberi bantuan. Jadi tastaghitsuna, kamu meminta bantuan rabbakum, kepada Tuhan kamu. Rabba, tuan-tuan, ayat ni dia pakai Rabb supaya nampak orang yang minta tolong tu dengan Allah Ta'ala tu, yang Allah Ta'ala tu maha dekat. Sebab Rabbakum, kita meminta tu bukan kepada zat yang maha tinggi, maha jauh, yang agung, terasa kita di jauh, tapi digunakan ayat tu dengan Rabb. Rabb tu yang cipta kamu. Nampak kedekatan tu, hubungan tu ada. Dia yang cipta kamu, dia yang memberi kamu makan, memberi kamu rezeki, menghidupkan, mematikan kamu. Kamu, bukan dia tanpa kamu. Bukan umpamanya tastaghithunallah, bila kamu minta tolong pada Allah, Allah tu dekat, tapi bila gunakan Allah tu terasa jauh, kita ni kecil, kerdil. Tapi bila ada Rabbakum, menunjukkan kedekatan. Kalau bahasa kita lah, bukan orang lain. MB tu bukan orang lain, orang kita. Macam tu lah. Orang kampung saya tu macam ni lah. Rabbakum, yang kamu minta tu bukan kepada yang tentu arah, tapi Rabbakum, Tuhan yang menjadikan kamu, mentadbir urus kamu. Makanya salah satu banyak doa Nabi-Nabi. Dan dalam surah Ali Imran, ujung surah Ali Imran tu ada 5 Rabbana fastajaba lakum. Ada 5 Rabbana. Apa ayat berikutnya? Fastajaba lakum. Maka bila fa tu maknanya segera. Bukan summa tu agak lama. Tapi fa, kemudian tapi cepat. Kemudian sesegera yang mungkin istajaba lakum. Cuba dengan ni nanti kita akan baca tu. Istastaghithuna rabbakum. Jadi berdoa, jangan lupa, jangan jangan bersandarkan dengan peralatan, ya. Jangan bersandarkan dengan kekuatan, tak boleh. Dan itu dikatakan syirik kecil. Sangat berbahaya syirik kecil. Ya, bila kita sakit, itu yang paling utama. Jangan doktor yang paling utama. Doktor itu wasilah. Ya. Tidaknya kita bila ditimpa musibah, sakit, mesti kuat. Lepas tu doa. Kita pengharapan kita tu number 1 adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ke doktor. Macam tu jaga dia. Ya. Bacalah doa dulu paling tidak kan. Tanda kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya tengok fa. Itu yang saya kata tadi, fa dalam bahasa Arab. Kemudian bila kemudian sesuatu itu datang, ya, berurutan, dia ada 2, ada fa, ada summa. Kalau fa itu segera, istilah nahwu dia tartib wa ta'qib, berurutan dan dia segera. Berbeza dengan summa. Summa tu tertib juga, di duluan, kemudian baru disusuli yang kedua ni. Yang kedua ni agak lama, arti dia sama. Jadi bila kita baca macam ni, fa, segera, istajaba lakum, dia perkenankan untuk kamu.
Apa perkenannya? Maka Allah kata, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sungguh bukan main-main, sungguh aku mengulurkan bantuan kepada kamu dengan berupa 1000 daripada malaikat murdifin yang datang lepas satu datang, lepas satu datang, bukan sekali serentak. Tu satu murdifin yang berturut-turut datang satu selepas satu. Jadi tuan-tuan bayangkan ya, doa Rasulullah SAW diaminkan oleh Abu Bakar dan beberapa orang sahabat, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah apa janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Buat dia orang tak nak kan, seakan-akan terasa berat hati nak menghadapi musuh. Dia janji dari awal nak menghalangi perdagangan aja. Dan pada masa itu perdagangan itu dikawal oleh 40 orang aja. Yang ini 1000. Berat. Manusialah, biasalah. Tapi bila Allah dah suruh, buat, Allah akan tolong. Dalam surah Ar-Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Janji Allah Ta'ala, wa kana haqqan alaina, sungguh haqqan, satu hak, macam satu kewajiban, alaina, ke atas kami, nasrul mu'minin, menolong orang mukmin. Jadi bila kita beriman, pertolongan akan datang. Cuma masalah kita lah, mengapa? Tanyalah diri kita. Ini namanya istilahnya tadabbur Al-Quran. Bila kita tadabbur Al-Quran ni, kalau Al-Quran cakap macam tu tapi tak datang pertolongan, ya, haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atas kami menolong orang mukmin. Kita ni tak ditolong, maknanya kita ni mukmin ke tidak? Jangan cakap Allah Ta'ala tak nempati janji. Kata nak tolong orang mukmin, aku ni tak ditolong pun. Tengok tadabbur ayat Al-Quran tu kita ni siapa? Mukmin ke belum? Itulah tu. Jadi jangan salahkan ayat, jangan salahkan janji Allah Ta'ala, tapi cek diri kita, betul ke tak kita ni macam ayat tu. Ini saya pernah cerita juga. Asta'inu bis sabri was salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tak tolonglah sama sabar, sama solat, sesungguhnya dia sangat berat kecuali orang-orang khusyuk. Jadi tadabbur Al-Quran tu bukan sekedar faham, bukan sekedar tahu makna. Tadabbur tu kita teliti ayat ni. Sembahyang tu ingat, kecuali orang khusyuk. Tanyalah diri kita, kita sembahyang tu berat ke? Ringan ke? Kalau sembahyang tu berat lagi, nak keluar sembahyang tu berat lagi, maknanya kita tak dapat kekhusyukan dalam sembahyang. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam sembahyang mereka khusyuk. Kita ni kenapa tak berjaya? Padahal kita sembahyang. Jangan salahkan sembahyang kita tu, jangan salahkan jadi dalam ayat tu. Bongak aja ayat ni, katanya aflahal mu'minun. Aku orang mukmin tak berjaya pun. Ayat berikut, apakah kita ni khusyuk? Orang mukmin yang berjaya tu bila dalam sembahyang mereka khusyuk. Jadi tuan-tuan, tu makna tadabbur. Jadi macam itulah, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi direct Allah perkenankan doa Nabi SAW tu yang diaminkan oleh sahabat-sahabatnya dengan cara mumiddu, menurunkan, menghulurkan bantuan dengan 1000 malaikat. Ada ayat yang lain pada surah Al-Imran 3000. Cuma ahli tafsir kata yang di Ali Imran tu peperangan Uhud. Jadi bayangkanlah tuan-tuan ni, kalau kita pergi ke Badar, ada satu bukit tu, kita masuk nak pergi ke kubur Badar tu, belah kiri tu ada bukit
yang cantik, pasir dia bersih, ya, tinggi. Itulah tempat malaikat turun. Ada riwayat lain katakan Jibril membawa pada wing kanan, Israfil pada wing kiri, macam tu, hingga didengar dalam peperangan tu, didengar suara-suara yang asing. Khayshum ni, maju wahai kuda yang namanya Khayshum. Sahabat tu kata dia nak tetak kepala musuh ni, orang musyrik ni. Belum lagi sampai pedang di kepala tu dah terkulai. Itu bantuan. Jadi tuan-tuan, percayalah bila kita bekerja, bila kita hidup ni, tambah lagi doa, Allah akan tolong, ya, Allah akan beri bantuan. Cuma cara Allah Ta'ala beri bantuan tu ada yang dengan malaikat, ya, ada yang dengan cara-cara yang lain. Kalau dah kita berdoa, Allah akan kirim. Cuma masa dia lah. Jangan nak cepat aja. Hari ni dah doa, besok nak dapat. Belum tentu. Mungkin ada, tapi mungkin dah bila-bila masa yang sesuai. Allah Ta'ala maha bijaksana. Jangan salahkan dia. Kata dia tak bagi, dia bagi. Cuma masa, kesesuaian masa tu dia lebih tahu. Atau dia suka kita minta, ya, dia tak nak perkenankan. Sebab dia suka tengok kita nangis, mengadu. Dia suka tu. Ibadat yang paling baik. Allah Ta'ala suka dengan perbuatan kita. Jadi sabarlah, teruskan berdoa lah. Ada satu kes beberapa tahun yang lepas, seorang doktor yang pakar di Pakistan kabarnya. Nak jumpa dia tu kadang-kadang orang ramai. Sebab bila kena pelanggan itu penyakit tu baik, itu pakar. Tuan-tuan pun mungkin baca, tapi dalam bahasa Arab, ada di YouTube. Jadi satu ketika datang tamu dari Arab Saudi, bawa doktor ni ke satu tempat, berkhidmatlah. Tiba-tiba kapal terbang tu rosak, terpaksa mendarat di tempat yang tak ada orang. Pendek cerita, berjalan dah berapa jam, jumpalah teksi. Kemudian teksi pula bawa dalam kampung tu. Kemudian teksi pun jam juga kabar. Cerita macam tu lah. Akhirnya rumah tak ada, kecuali adalah rumah satu orang tua di kampung. Itulah yang ada rumah sebab berteduh dalam badan hujan. Doktor dengan Arab Saudi ni menumpang, dah siap sembahyang, dah minum malakodan, nak lanjutkan perjalanan. Tuan rumah tu seorang nenek sama cucunya yang sakit. Ini sakit apa? Panjang cerita, kata nak pendek kan. Sakit apa budak ni? Sakit macam ni, kanser lah. Macam mana ubat ni? Saya dah cuba berubat di bandar, tapi nak jumpa doktor tu 6 bulan baru boleh jumpa. Siapa nama doktor? Sebutlah nama doktor. Sebulan menangis doktor. Doktor tu menangis. Rupanya Allah Ta'ala kabulkan doa nenek yang tiap hari untuk cucunya tu, supaya jumpa doktor tu boleh mengubat anaknya ni, cucunya ni. Doktor tu dikirim Allah Ta'ala dengan cara yang macam-macam. Allah Ta'ala mengabulkan, tapi tepat masa, tepat hikmah. Jadi sabarlah, berdoalah, ya. Jadi itulah cerita, bukan cerita Nabi dulu, tapi cerita yang baru-baru zamannya 4-5 tahun, 3 tahun kebelakangan. Nah, jadi apalagi dalam keadaan macam ni, keadaan terdesak, darurat, dah tak ada. Itu saya kata tadi, bila kita berdoa,
tergantung ketawakalan kita itu, ketergantungan, ke pengharapan kita itu habis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila doktor ada, bila doktor ada tu yang kadang-kadang kita tawakal kita kurang, sumbing. Tapi kalau dah macam ni, 300 tengok Rasulullah, 300 sekian, 313 kabar. Riwayat satu, riwayat kita 310. Tengok musuh pula ramai. Kepada siapa lagi nak mengadu? Badar tu tak ada apa. Ya, tak ada penghidupan yang macam sekarang ni. Sebab dia adalah satu-satunya jalan daripada Syam nak pergi ke Mekah dari pantai. Nak tolong, minta tolong siapa? Itu makanya doaul muttar mustajab. Doa orang terdesak memang mustajab. Jadi bila kita berdoa, jadikanlah doa kita ni, perasaan kita itu perasaan yang tak ada lagi harapan, tak ada lagi tempat bersandar, tak ada lagi tempat minta tolong. Kalau boleh dengan air mata, itu baru mustajab insya-Allah. Ya, doaul mustajab, doaul muttar mustajab. Doa orang terdesak, orang darurat memang mustajab. Jadi hati-hatilah, jangan buat orang terdesak. Ya. Bila kita bos, kita ada anak buah, dia terasa terdesak sebabkan kita, ya, dia doakan kita tak elok, memang punah kita. Na'udzubillah. Cuma bila dah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dengar apa ni, malaikat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia keluar dari kemah, ini di kemah tu di Arish, kalau tuan pergi ke Badar, sekarang ni ada beberapa syarikat umrah pergi ke Badar. Arish nama dia, ada masjid dari situ. Dia keluar dari kemah Al-Arish ni, maka Rasulullah kata, gembiralah. Ada di situ katakan, gembiralah kamu. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Jadi busyra ni berita gembira. Gembiralah kamu. Allah telah menurunkan apa? Jibril dah sampai tadi menceritakan bahawa kumpulan musuh akan dibinasakan. Jadi itulah makna dia, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Tiadalah bantuan itu Allah turunkan kecuali busyra, sebagai berita gembira. Allah kalau nak tolong, tak ada payah pakai malaikat-malaikat ni. Tapi mengapa diturunkan malaikat? Supaya gembirakan hati kamu, supaya kamu nampak bantuan. Terasa ada malaikat datang, kamu yakin nak berperang. Ya. Itu makna itu. Walitatma'inna qulubakum. Walitatma'inna bihi qulubukum. Dan supaya dengannya, dengan berita tadi itu, tamakninah, tenteram hati-hati kamu. Jadi guna malaikat itu sekadar berita gembira supaya semangat, motivasi dan menenteramkan jiwa, tenang jiwa. Ya, itu nikmatlah. Saya cerita tadi kan bahawa ayat ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ahli-ahli peperangan Badar, ya, tentera-tentera Badar. Jadi jangan lupa, itu sekadar busyra, sekadar penenang jiwa kamu. Wa man nasru illa min indillah. Ini selalu pegang. Tiada kemenangan, tiada pertolongan itu melainkan hanya daripada Allah. Min indillah, dari sisi Allah SWT. Ini kita perlu hati-hatilah. Ya? Bila kita ada sesuatu, kalau kita sakit, jangan lupa. Biiznillah, aku ni sihat, Allah yang tolong melalui doktor ini. Kita kan kadang lupa kan, bila kita sehat, sekali injek sehat,
Oh, doktor tu memang pakar. Sehat sekali dia sehat. Doktor dia budi, alhamdulillah, tak mana. Jangan. Kita mesti wa man nasru illa min indillah tu mesti pegang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala sesuaikan ubatnya sama saya. Macam tu. Melalui doktor ini berlapis cakap. Itu yang kadang-kadang kita lupa kan. Bila kita sehat, bila kita ada peguam yang hebat, peguam saya memang hebat. Lepas kita dari segala perkara yang dibincangkan dalam mahkamah, peguam saya hebat. Saya SU saya memang bijak. Usaha saya menjadi ni tak boleh kurang adab. Dan itu ulama kata syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kecil yang tersembunyi dan bahaya. Jadi oleh sebab itu, apapun kejayaan kita, kehebatan kita, kembalikan alhamdulillah. Sebab Rabbil Alamin, sebab Ar-Rahman, sebab Ar-Rahim. Alhamdulillah, kerana dia yang mengatur. Itu kena ingat selalu ayat. Alhamdulillah. Mengapa kita puji Allah? Rabb. Dia adalah Rabb, pengatur, mentadbir, penyembuh kita. Jadi wa man nasru illa min, tuan-tuan, bila ada ma tidak atau la, apa-apa nafi lah, tidak yang bermakna tidak, kemudian illa kecuali, maka terjemahan singkatnya pertolongan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang lain tak ada. Cuba dengan la adalah la ilaha illallah. Ada ilah kan. Jadi hanya Allah lah yang layak jadi Tuhan, yang sepatutnya disembah. Ilah itu yang disembah, yang ditaati, yang diikuti, yang diibadati. Jadi bila ada la dan ilah, maknanya hanya. Jadi pertolongan itu sebenarnya semua nas pakai alif lam tu maknanya istighraq, keseluruhan pertolongan, kemenangan, kejayaan kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Innallaha aziz. Allah Taala tu sangat aziz. Aziz ni benar-benar perkasa, hebat. Azizun dan hakimun. Ada orang hebat tak bijaksana, tak hakim. Allah Taala ni hebat dan dia bijaksana, penuh dengan hikmah. Jadi itulah ayat ni menunjukkan bahawa Allah bersama. Allah akan membantu orang-orang mukmin, mengabulkan doa orang-orang mukmin. Jadi kita ambil iktibar dari ayat ni, jadilah kita mukmin. Jadilah kita orang yang berdoa, orang yang meminta pertolongan daripada Allah, dan yakinlah bahawa Allah Maha menolong. Seperti yang tadi lah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Atau ada ayat yang lain dikatakan, surah Ali Imran 160, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau dah Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, tak ada yang boleh mengalahkan kamu. Makanya bersama Allah. Seperti kata ahli tafsir, orang Damsyik, orang Syria, idza kana Allahu ma'ak faman alaik. Kalaulah Allah bersama engkau, faman alaik, siapa yang lagi boleh membahayakan engkau? Cuma masalahnya, idza kana Allahu alaik, kalau Allah murka sama kamu, faman ma'ak, maka siapa yang boleh menolong kamu? Tak ada. Ingat ayat tu, ingat kata-kata ulama ni. Jadi siapa yang bersama Allah, Allah akan bersama dia, Allah akan tolong. Yang lain tak akan boleh ganggu gugat pertolongan Allah Ta'ala. Cuma macam tadilah, bila kita ni terasa tak tertolong, baiki diri.
Apa orang kata introspeksi diri. Baiki, ya, check, double check ke triple check diri kita ni. Apa silap kita tak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita sembahyang sunat pun tak sempat, atau lupa sembahyang sunat, lupa berzikir, lupa baca ayat Quran dalam satu hari itu, tak baca surah apa, satu muka surat. Cek diri, kenapa Allah tak bagi aku baca Quran hari ini? Sebab itu nikmat, kemanisan ibadat itu Allah akan cabut dari kita bila kita salah, bila kita berdosa. Itu yang kadang-kadang kita tak rasa kan. Sembahyang duha hari ini tidak, baca Quran tidak, berjemaah tidak, apa lagi, zikir tidak, itu tak terasa, biasa je. Hati-hati. Itu adalah disebabkan maksiat kita, dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cabut semua keseronokan sembahyang sunat, keseronokan bangun malam, beristighfar, tahajud dan sebagainya lah.